Soalan yang kedua, ada setengah ustaz mengatakan negara Malaysia adalah negara Islam. Ada yang kata tidak negara Islam. Saya jadi keliru. Ada pandangan ustaz, adakah negara Malaysia sekarang adalah negara Islam yang pemerintahnya wajib dipertahankan? Jawapannya cukup mudah, dijawab oleh semua ulama-ulama sekarang. Nah, sekarang kalau masalah jawapan ulama yang tidak memberi keuntungan kepada pihak kerajaan, tidak sia dalam berita. Tak macam nak gaduh di Marang baru ni. Bila ada orang pas nak dipasang bendera dekat Sutong tu, jangan kalau Sutong Marang. Sutong dengan udang masa celup tepung. Buh depan tu. Jadi dia buh bendera, orang pas nak pergi buh bendera attack. Waktu bit pisah nak tikang. Dia nak tunjuk something je. Jadi tulang orang dia nak tikang tu orang pandai. Dan elok dan pisah tu lipat masuk atas perut dia sendiri. Dan orang tengok belaka pisah dia sendiri, boleh pun kata memang pisah dia sendiri. Buat pergi hospital dengan baju-baju dacing buat pergi. Rabuk habis perut. Dia sendiri pun boleh tunggu sini di hospital, tangan bergari juga. Kemudian kokek nak buang kis pula. Pasal apa? Pasal dia orang Barisan Nasional. Tak sia pun dalam TV. Ni masalah. Jadi negara Islam ke tak? Negara Islam ke tak? Apa yang kita telah dengar daripada ulama-ulama, Malaysia ini adalah negara umat Islam, bukan negara Islam. Negara umat Islam, faham? Negara Islam lain, negara umat Islam lain. Negara umat Islam ni negara tanah tu asal milik orang Islam, dan masih lagi orang Islam itu duduk di situ, tak keluar seorang pun, maka dipanggil negara umat Islam. Sebab apa dia tidak dipanggil negara Islam? Kerana tidak menjalankan pemerintahan secara Islam. Allah kata orang yang mencuri potong tangan, sehingga Nabi bersumpah, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Dah apatah lagi kalau anak kita. Wajib. Kerana apa Nabi kata gitu? Kerana Tuhan tetap dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki perempuan, cukup barang nisab, wajib kau potong tangan keduanya. Kau ni siapa yang wajib potong? Bukan rakyat, pemerintah kerajaan. Maka oleh kerana kita tidak menjalankan dasar-dasar Islam, maka belum lagi bernama sebagai negara Islam, hanya masih berstatus negara umat Islam. Dia kena cukup rukun dia dulu. Yang pertama ibadah. Kita ada 4 rukun nak jadikan negara Islam. Yang pertama menjalankan ibadah. Yang kedua menjalankan muamalah cara Islam. Yang ketiga munakahat. Yang keempat jinayat. Pak ni tak boleh cerai tanggal. Yang jadi masalah ustaz-ustaz ni dia ajar ibadat saja. Pak 3 lagi kurang ajar. Ibadat ni baik, kita ikut Islam cara bersuci. Bak haid kita ikut Islam. Bak semayang, bak zakat, puasa, haji, sembelih, korban, urusan orang mati. Ikut Quran haji tak? Ikut dah. Maka sekemah rukun Islam kita. Yang kedua muamalah, jual beli kena cara Islam. Pinjam meminjam cara Islam, hutang gada saham cara Islam. Selesai kita buat, kita ada 2 rukun lagi. Yang ketiga munakahat. Mestilah negara itu menjalankan upacara perkahwinan secara Islam. Kena ada qadi, kena ada saksi, ada mahkamah syariah yang menetapkan pasangan ni layak nikah ataupun tidak. Cukup dekatlah, kena ikut Islam. Yang keempat jinayat. Jinayat ni masalah hukum hakam, kena ada mahkamah Islam dan ada hukum Islam. Hukum Islam 3, ada hudud, ada qisas dan ada takzir. Hudud ni hak tetap dah, seperti menzina, mencuri, minum arak dan 2-3 perkara lagi. Qisas ni maknanya membunuh orang, bunuh tak hudud. Kisah ni bunuh orang, orang bunuh ayah kita, maka hukum mati. Lepas tu dia ni mematahkan gigi kita, tak bunuh. Dia duduk, kita duduk saja nak pergi pasar, ni rodok dengan batang nyapu, nak marah sangat, patah gigi mak cik yang sebatang, cara salah sungguh, maka mahkamah repis batang gigi hak tukang
hak tukang rodok nyapu mulut kita tu adil sungguh. Mereka kita kata maaf maaf tak apa dah. Maaf dah suakin dia tak salah buat gitu. Pasal dia tinggal sebatang lagi. Tak, umpama tu lah itu hak kita. Tak, tu hak tu adilnya Islam. Nah, sebab tu dia tak mau. Dalam Islam dia ada qisas dan dia ada denda. Maknanya kalau dia tu bersalah bunuh ayah kita, dia mengaku salah, dia jatuhkan hukuman mati, kita waris ni, suami si mati, isteri si mati, anak si mati, boleh maaf. Iaitu kita terima bayaran denda sahaja. Umpamanya tetap denda 50,000. Nah, maka dia tak kena hukuman mati, dia perlu bayar kepada kita 50,000. Dalam hukuman hak kerajaan dia ni, mahkamah denda juga, tapi bayar ke mahkamah. Kita kebir-kebir tengok saja, bahasa sakit. Nah, dalam Islam orang salah bayar ke kita. Hak rugi anak mati, buat mati ni, hak kita luka ni bayar kita. Nah, dalam mahkamah learning, sistem learning bayar ke mahkamah. Tu yang dia bertahan ingat hukum orang putih ni. Mahkamah khawanya oleh biti. Kita dah benda nak laki kita mati bunuh dia orang, hukum gantung ataupun tak hukum gantung, dicederakan denda 40,000 ke 10,000 kan bayar kita. Boleh ke mahkamah. Sebab tu dia tak boh sangat hukum Islam ni. Jadi faham dah. Mudah-mudah sangat benda-benda yang berlaku. Negara Islam dengan negara umat Islam. Dia kena cukup 4 rukun baru dikatakan negara umat Islam. Menjalankan keempat-empat robok. Satu tu dipanggil robok, suku dipanggil. Suku. Capur 4 suku dipanggil suku, capur suku, capur suku, capur suku. Ibadat robok. Muamalat robok. Robok ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya 1/4. Nah, ibadat buat belaka dah suku. Muamalat dah kita buat ikut Islam dah. Ada bank Islam apa semua. Suku. Suku capur suku jadi apa? Setengah. Nikah kahwin, tunang, cerai ikut Islam dah. Dah ikut Kristian. Setengah capur suku jadi apa? 3 suku dah jinayah, mahkamah, hudud dah buat, tak ada se. Kita 3 suku. Mana 3 suku, kerajaan 3 suku dah buat kira cara. Kalau kami minta anak kita tak boleh. Kalau minta anak kita tak boleh 3 suku. Nah, ni kata tak cukup. Ada suku lagi. Pemerintahan menjalankan mahkamah secara Islam termasuk menutup semua tempat-tempat judi dan menutup semua kilang-kilang memproses haram. Batuknya.